Sudah bersedia untuk bersama Nona sepanjang 1 jam ini? Pastinya yang terbaik untuk anda kerana Nona, inspirasi wanita buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sayang buat semua penonton setia Nona. Memetik kata-kata daripada Ibnu Sina, tokoh ilmuwan Islam dalam bidang perubatan moden dunia, tidak ada penyakit yang mustahil disembuhkan kecuali kemalasan dan tidak ada ubat yang tiada berguna melainkan kurangnya pengetahuan. Setiap manusia tidak dapat lari dari sikap malas dalam diri masing-masing. Untuk berfikir pun kadang-kala malas. Sesungguhnya yang membezakan antara yang berjaya dan sebaliknya adalah cara mereka berfikir dan cuba mengatasi kemalasan dengan melakukan usaha yang berterusan demi mencapai sesuatu impian. Untuk berjaya, kita harus mempersiapkan diri kita dengan ilmu yang secukupnya dan mesti sentiasa positif untuk berdepan dengan pelbagai cabaran dan halangan yang mendatang. Menarik di Nona minggu ini. Adalah yang cakap, aku ambil engkau berlakon ni bukan pasal engkau berlakon bagus ke apa ke. Aku panggil engkau ni sebab aku nak tolong mak engkau je. Mak engkau nak pakai duit apa semua. Saya malu kadang-kadang. Rintangan yang saya hadapi tu tinggilah. Naik bukit, turun bukit, pikul kayu balak, tak terkecuali. Kita tekan sampai bawah, dia dah lembut. Okey, masakan dah ready lah untuk dihidang. Alright, sebab dia Nusantara, serai jangan lupa. Kemana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi? Mewarisi darah dan legasi seni keluarga, selebriti ini telah berkecimpung dalam industri hiburan tanah air seawal usia 6 tahun. Tidak kekok memegang pelbagai peranan dalam filem, drama maupun teater, bakatnya dilihat lebih menyerlah dan dekat di hati penonton apabila memegang watak komedi. Setelah lebih 37 tahun bergelar anak seni dengan tanpa jemu dan sentiasa komited dengan kerjayanya, bakat Ngasrizal Ngasri atau lebih dikenali sebagai Bel Ngasri akhirnya diiktiraf menerusi anugerah bintang popular berita harian ABPBH ke-35 yang ditayangkan di TV3. Nona mendekati figura seni yang berbakat ini bagi berkongsi pengalaman jatuh bangunnya dalam bidang yang diminati dan banyak meninggalkan kenangan buatnya. Bintang paling popular Malaysia telah memilih 1, 2, 3 Bel Ngasri! Tuah ayam nampak di kaki tuah manusia, siapa yang tahu? Setelah hampir 4 dekad berkecimpung dalam industri hiburan, akhirnya segala penat lelah dan jerih perih anak seni ini berjaya membuka mata rakyat Malaysia, terutamanya penggiat seni tanah air. Anugerah bintang paling popular ABPBH yang dimenanginya baru-baru ini merupakan pencapaian tertinggi buat Bel Ngasri. Dia sebenarnya bermula daripada top 5 tu. Saya sendiri tak tahu saya top 5. Tu tiba-tiba je orang nak menghargai saya. Sebab itu saya cakap, ini anugerah yang saya dapat, anugerah bintang paling popular ni sebenarnya bukan kepada popular tu. Tetapi sebenarnya saya tahu itu adalah hadiah penghargaan daripada semua orang, rakyat Malaysia. Sebab dia orang tahu anugerah ni adalah anugerah yang boleh katakan satu pencapaian tertinggi untuk anak seni. Watak Bel sebagai pelakon pembantu menerusi filem Pai yang ditayangkan pada tahun 1998 merupakan antara lakonannya yang sering menjadi bualan ramai sehingga hari ini, menyimpan hasrat untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Namun Bel akur dengan impian ibunya yang sangat ingin melihat dia dan adik-beradiknya berjaya sebagai anak seni. Saya bukan dipaksa, tetapi minat tu pun ada juga. Kami daripada kosong, budak-budak kecil yang tak tahu apa, diletakkan dekat situ dan secara perlahan-lahan
minat tu datang. Bila saya fikir, orang terima, orang suka. Jadi benda tu alhamdulillah berterusan hinggalah ke hari ini. Dalam setiap kejayaan, pasti ada ujian yang hadir bersamanya. Bagi Bel, dia perlu bersikap matang dalam berdepan dengan pelbagai cabaran meskipun ketika itu masih muda dan mentah untuk memahami realiti kehidupan. Adalah yang cakap, aku ambil engkau berlakon ni bukan pasal engkau berlakon bagus ke apa ke, tak ada pasal lah. Aku panggil kau ni sebab aku nak tolong mak kau je. Mak kau nak pakai duit apa semua. Saya amat terasa sungguh mendalam sebenarnya. Tapi saya terpaksa buat benda tu elok-elok juga. Kerja dengan elok-elok. Si babaknya tengah gembira. Tapi dengan kata-kata tu sebenarnya kat dalam diri saya tengah menangis sebenarnya. Mak saya ni banyaklah kadang-kadang masa saya budak-budak pun kadang-kadang ada juga yang membuatkan saya amat-amat segan. Saya malu lah kadang-kadang. Saya kalau nak kadang-kadang, tapi memang mak saya buat macam tu lah dia. Ada juga kadang-kadang dia telefon untuk paksa untuk orang ambil. Bukanlah paksa tapi minta tolong ke apa. Ini kan kalau orang tengok mesti orang cakap saya berlakon. Pernah masa budak-budak baling daripada tingkat atas, terjun dalam air 20-30 kaki dalam. Saya tak kerti berenang, tapi saya buat juga. Dia letakkan span atau tilam dekat dalam beg. Dalam cerita tu saya umur 9-10 tahun. Beg sekolah, dalam beg sekolah. Saya cakap saya tak kerti berenang, tapi dia nak buat juga. Letak span. Tahu apa jadi? Tak boleh tolong pun span tu. Hanya span saja yang timbul. Saya kat dalam air tenggelam. Saya baik panjang umur lagi. Alhamdulillah. Di luar pentas lakonan, jarang sekali umum berpeluang melihat Bel bersedih, apatah lagi menitiskan air mata. Di sebalik tawa dan aksi yang menghiburkan, kisah duka seniman sepertinya hanya segelintir yang mahu mengambil tahu. Cabaran utama untuk terus bertahan, satunya apabila anda lama, kau buat kerja apa pun, lama-lama mesti kau pedap tau. Dan kedua, anda mesti akan rasa penat. Mungkin awal-awal, suka. Syuting sampai pagi, okey, cantik. Kalau dah berpuluh tahun, awak cakap tak boleh ke shoot cepat sikit. Dan kemudiannya, adakah kita akan terus ditakut lama? Kita mestilah berubah, kita mestilah upgrade. Mendapat sokongan peminat, dorongan daripada isteri tercinta Farhana Fauri juga menjadi inspirasi buat Bel untuk lebih berjaya. Dia turut bersyukur kerana isteri dan 3 orang cahaya matanya sentiasa memahami kerjayanya. Kalau daripada konteks dia sebagai seorang bapa, of course dia ada tegas dia, especially melibatkan pelajaran lah. So kalau nampak dia huha-huha kat luar, tapi kat rumah dia akan balik, akan tanya, homework dah buat belum? So dia punya concern dia kat pelajaran budak-budak lah. Jadi sisi lain dia adalah seorang bapa yang tegas, tapi dalam side sebagai suami, of course lah, biasalah dia balance lah. Kalau dia nak buat lawak, saya ni dah biasa dengan lawak dia, jadi mungkin benda tu tak kelakar untuk saya. Tapi tegas dia of course adalah benda-benda yang saya tahu apa yang dia tak suka, apa yang dia suka kan. Saya betul-betul tak menyangka orang yang kenal ataupun minat ataupun yang menyokong bukanlah daripada generasi saya, atau sebelum ini masa saya budak generasi sebelum ni
Generasi mak saya. Generasi mak saya pun minat saya. Alhamdulillah, ya, masih setia lagi sama saya. Generasi saya pun alhamdulillah, ya, masih mengambil tahu, masih mengikuti perkembangan saya. Dan yang terlatest, generasi anak-anak saya. Kawan-kawan anak saya anggap saya sebaya dengan dia orang. Jadi macam mana? Kan? Dia orang seronok, dia orang tengok, dia orang nak tahu, dia orang nak tengok apa saya buat kelakar. Kalau saya seorang yang mungkin orang biasa, saya boleh je nak buat kerja-kerja orang kata berkebun, bercucuk tanam, ya. Boleh kata semua pandailah. Tapi sebabkan saya je sekarang yang ada dalam bidang ni, dah tentulah saya paling pandai. Saya adalah merupakan seorang yang tak kira penat. Saya cari penat tu. Saya yang letakkan diri saya untuk memenatkan diri saya. Orang kalau boleh elakkan, ya tak? Macam contoh, kalau pergi show daripada Johor sampai ke Penang, contoh bawa kereta, saya yang bawa, bukannya orang lain. Apalah salah kau pergi cari sesiapa ke tolong bawa dalam kereta. Idola saya sebenarnya, kalau dari segi lakonan apa semua, sudah semestinya lah saya adalah seorang peminat Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Ya, dari segi semua aspek cukup sifat, ya. Dan salah seorangnya lagi adalah budak kecil ni. Sekarang saya rasa saya nak idolakan dia lah. Sebab ramai sangat orang cakap nakkan dia jadi idola. Saya pakai lilit kepala tu atas dasar watak Bakoba. Watak Bakoba itu diminati oleh seluruh rakyat Malaysia. Sukakan dia, ya, walaupun dia ikon tak puasa. Pelik-pelik orang Malaysia ni. Semoga kisah kecekalan serta kejayaan anak seni berbakat ini mampu menjadi inspirasi terutamanya kepada golongan muda yang masih mendaki demi mengejar kejayaan dalam bidang yang ingin mereka ceburi. Setinggi-tinggi tahniah daripada kami di Nona TV3. Mengetengahkan konsep dekorasi kontemporari rona gelap atau moody interior design, rumah banglo yang terletak di Subang Jaya, Selangor ini menjadi lokasi siaran Nona minggu ini. Ilham dekorasi kediaman milik Encik Syariman Tan Sri Abdullah dan Datuk Nadia Marni Mat Zain ini terinspirasi daripada sentuhan peri kedalaman terkenal Hollywood Faris Rafauli. Kediaman indah ini kelihatan kemas dan rapi dari segenap sudut. Dekorasi serba modennya memberi mood berbeza kepada kediaman namun tetap menyuntik rasa tenang dan selesa. Lengkap dengan pelbagai fasiliti dan ruang khas, bahagian bawah kediaman yang dihiasi piano serta lampu mewah ini merupakan tarikan utama dan menjadi antara ruang kegemaran pemilik seisi keluarga. Benarlah kata pepatah, tangan yang menghayun buaian juga mampu menggoncang dunia. Kejayaan yang dikecapi tokoh-tokoh wanita dalam bidang yang didominasi kaum lelaki jelas membuktikan bahawa golongan hawa juga mampu menggalas tanggungjawab besar serta mempunyai daya kepimpinan yang tinggi. Laksamana Pertama Maritim Zulinda Ramlee baru-baru ini telah melakar sejarah apabila menjadi wanita pertama negara yang dilantik sebagai Laksamana Pertama Maritim Malaysia. Bukan calang-calang orangnya, ibu kepada 4 orang cahaya mata
ini mempunyai pengalaman luas dalam mengetuai pelbagai operasi khas yang membabitkan jenayah maritim. Bersama Nona, mengenali dengan lebih dekat tokoh hebat yang telah mengangkat martabat wanita dalam dunia maritim selain berkongsi kisah inspirasinya dalam melaksanakan tugas sebagai seorang anak, isteri, ibu dan wanita berkerjaya. Saya Laksmana Pertama Maritim Zulinda binti Haji Ramli, Timbalan Pengarah Bahagian Penguatkuasaan dan Penyelarasan Maritim. Genggam bara api biar sampai jadi arang. Bukan mudah buat Laksmana Pertama Maritim Zulinda Ramli 46 tahun menginjak ke tahap ini. Sebagai seorang wanita join pasukan beruniform, sudah tentunya cabaran dan rintangan yang saya hadapi itu tinggilah. Saya terpaksa menjalani latihan bersama rakan-rakan lelaki kan, berlari ke, berenang ke, bersama-sama mereka tak terkecuali. Naik bukit, turun bukit, pikul kayu balak ke apa ke, kita bersama-samalah. Tidak ada pengecualian untuk pegawai wanita waktu itu tidak melaksanakan aktiviti-aktiviti ataupun latihan-latihan yang sama dengan pegawai lelaki. Wanita berani ini pernah berkhidmat dan menggalas tugas sebagai pegawai Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM selama 13 tahun. Pertama sekali saya bersyukurlah sebab APMN terima saya untuk saya tukar lantik pada waktu itu, dan pos pertama saya adalah sebagai pegawai khas kepada Ketua Pengarah pada waktu itu. Saya tidaklah nampak sejauh ini saya akan pergi di usia saya yang menjangkau 46 tahun ni. Kalau kita tengok dalam tentera pun rare. Dia terlampau, orang kata apa, susahlah kita nak tengok one star general ni perempuan. Diberi tanggungjawab baharu, ia mencabar kemampuan dirinya untuk melangkah lebih jauh dan terus berbakti demi negara tercinta. Bahagian penguatkuasaan dan penyelarasan maritim adalah bahagian yang melaksanakan tugas pengoperasian dan juga dasar di Maritim Malaysia. Di bawah BPPM ni kita juga ada cawangan latihan dan operasi, iaitu cawangan ini melaksanakan tugas-tugas penilaian tahap kecekapan kapal yang mana memerlukan kita membuat pemeriksaan dan menentukan tahap kecekapan kapal bagi pegawai dan kru kapal itu sendiri. Kuatan kapal KM Tugau teramai 14 orang. Siap untuk menerima arahan daripada Tuan. Okey, Yaron. Pagi ini kita akan laksanakan latihan di laut. Saya nak menilai tahap kecekapan kapal dan juga warga KM Tugau pada hari ini. Hari ini kita akan laksanakan latihan penyesuaian di laut, yang mana kita akan off Pulau Pangkor. Kita akan laksanakan latihan keluar masuk pelabuhan. Kita akan outer course ke kiri selatan Pulau Pangkor. And then kita akan buat juga latihan untuk penggeledahan. 1 mile to run to the next course 210. Expected time to wheel over unchanged at minute 4.5. Ma'am. Laksmana Zulinda mula menyertai Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM sejak 2008 dan dipertanggungjawabkan menjaga keamanan perairan negara. Tanggungjawab dipangku sepenuhnya demi memastikan kelancaran tugas dalam menjaga keamanan perairan negara. Perbezaan jantina bukan halangan buat Laksmana Pertama wanita menggalas amanah ini. Layan sudah melangkahkan bot anda, kami akan merapat di sebelah kanan bot anda. Siap siaga ketika menjalankan tugas, kerjasama berpasukan antara pegawai atasan dan anak kapal menjamin kelancaran operasi dengan lebih efektif. Saingan tu memang ada. Walaupun pada ketika saya diperjawabkan di lapangan ataupun menjalankan tugas sebagai pengarah operasi dan juga Ketua Penguatkuasa Maritim, alhamdulillah lah, saya bersyukur dan berterima kasih juga kepada keluarga saya yang banyak memberi saya dorongan dan juga support. Sebenarnya dalam kita melaksanakan tugas ni, kalau kita tak ada sokongan di belakang, susah kita nak tempuhi dengan pelbagai dugaan, pelbagai cabaran. Bukan mudahlah bagi saya.
Walaupun berjawatan tinggi, wanita berasal dari Dungun Terengganu ini tetap menggalas tugas seorang isteri dan ibu tatkala pulang ke rumah. Keluarga Laksmana Zulinda sudah memahami tugasnya yang tidak menentu dan sering berpindah mengikut arahan pihak atasan. Biasanya kalau lepas balik kerja tu, kalau saya tengok anak-anak semua dekat rumah, saya akan tanya diorang lah, nak makan apa hari ni? Saya akan masak lah. Untuk tea time, kalau tak berat macam ni, kita buat mi goreng ke, ataupun kadang pun saya buat makanan ringan. Jawatan tu kita tinggal di pintu ofis. Bila balik rumah ni, tetaplah jadi tukang masak. Menurutnya lagi, sejauh mana pun dia melangkah, ikatan kekeluargaan tetap menjadi keutamaan untuk terus mencipta kejayaan di samping insan tersayang. Saya ada pengalaman lah masa saya beroperasi jadi Timbalan Pengarah Operasi Negeri dekat Kedah Perlis tu. Tiba-tiba tengah-tengah kita duduk masak-masak nak lunch ni, orang call, office call bagi tahu, "Puan, kita ada kes ni, ada tangkapan, ada pencerobohan." Saya terpaksa lah tutup api kesekian kalinya untuk jawab call, untuk jawab SMS, untuk jawab media pun call. So saya kena entertain dulu call-call yang masuk pada ketika itu. Terpaksa lah tutup api kan. Lepas tu sedap tak sedap, boleh kemudian kira lah. Nak siap dah ni. Besar harapannya suatu hari nanti ada di antara anak-anak yang menyambung legasi badan beruniform, kerjaya yang mengajarnya erti disiplin dan taat setia pada negara. Memanglah kita ni sebagai isteri, ibu, tetapi tumpuan kita pada kerja tu kita dah tak boleh nak nampak mana satu sebenarnya yang perlu pergi dulu. Benda tu dia datang seiring dan kita perlu buat tindakan yang bijak lah. Nak masak dulu ke, nak tinggal anak ke, nak pergi office ke. Tapi sebenarnya kerja tu is a priority, is a urgency pada waktu itu. Selain kerjaya dan keluarga, sesekali dapat bersama teman-teman perlu baginya untuk kestabilan emosi serta pendorong kejayaan. Apabila masuk ke dalam badan beruniform macam ni, kena ada satu tekad kan di hati kita supaya kita kuat dan kita boleh tunjuk dengan kaum lelaki yang bahawasanya kita pun boleh melaksanakan sama saja dengan apa tugas yang pihak lelaki buat. Setakat ni bagi saya alhamdulillah kita ada give and take, ada kerjasama, sentiasa bersikap berlapang dada. Dari segi tradisinya memanglah orang akan nampaklah kita sebagai wanita nak memerintah ataupun nak jadi pemimpin kepada kaum lelaki ni agak berat. Walau bagaimanapun dengan keadaan sekarang, tugas dan tanggungjawab yang kita tempuh tidaklah membebankan seorang wanita untuk bekerjasama dengan pegawai dan anggota lain-lain pakat lelaki. Tiada jalan pintas untuk terus melakar kejayaan. Usaha dan jujur sentiasa menjadi pegangan. Semoga figura hebat ini menjadi sumber inspirasi buat generasi hadapan. Penggunaan herba dan rempah ratus seperti bunga lawang, kulit kayu manis, buah pelaga dan bunga cengkeh amat sinonim dengan masakan Melayu yang menjadi kegemaran masyarakat tempatan. Selain aneka hidangan nasi, lauk pauk yang dimasak menggunakan resepi tradisi Melayu sering menjadi pilihan ramai ketika menganjurkan majlis-majlis istimewa. Pemilik Amir Ramli Eksklusif, Datuk Amir Ramli yang berpengalaman luas dalam penyediaan pelbagai masakan enak dan istimewa akan berkongsi cara penyediaan menu daging masak hitam Nusantara dalam segmen Air Tangan. Bang Dipalu, pengantin baru. Hari ini saya nak bawa dan kongsikan bersama penonton-penonton sekalian masakan yang dinanti-nantikan, iaitu daging masak hitam Nusantara. Emohlah kita! Bahan-bahan untuk perapan daging sediakan serbuk jintan manis, serbuk jintan putih, serbuk ketumbar, sos cili, sos tiram, bawang merah dikisar halus, bawang putih dikisar halus dan halia juga dikisar halus. Bahan-bahan lainnya pula, kicap manis, tomato,
cili kisar, daun pandan, 4 sekawan, serai yang dikisar halus, garam, gula dan penambah rasa. Okey, penonton setia Nona TV3, tadi dah tengok bahan-bahan ya. So sekarang ni kita nak buat perapan daging pula. Daging ni kalau kita beli, nanti belikan pastikan batang pinang ya. Batang pinang di mana daging batang pinang ni lembut. So saya sediakan juga kat sini. Kita ada sos tiram. Ambil pula dengan tos cili kita sediakan. Kemudian masukkan serbuk jintan manis, serbuk jintan putih dan serbuk ketumbar ke dalam campuran. Kita masukkan bawang merah, bawang putih dan juga halia ya. Pastikan kita blendkan dia. Gaul rata semua bahan supaya sebati dan mesra bersama daging. Sebelum dimasak, perap daging selama 30 minit. So sekarang ni saya nak buat untuk bahan-bahan untuk tumisan pula ya. Kita masukkan dulu dengan serai kita tadi. Kita masukkan juga dengan kayu manis, bunga cengkeh, bunga lawang dan juga daun pandan. Kita dah sediakan tadi adalah cili kisar. Tumis dan kacau semua bahan sehingga naik bau dan pecah minyak. Jangan lupa ya, tomato kita yang telah dipotong iris, nipis. Masukkan tomato sebagai penambah rasa pada masakan. Okey, kita masukkan sedikit air. Alright. So sekarang ni kita nak masuk bahan daging kita yang telah kita perap tadi ya. Okey. Kita nak buat daging masak hitam. So kita kena letaklah pula kita punya kicap. Sebab dia warna hitam kan. So kicap jangan lupa. Okey, gaul. Supaya dia blend dan perapan tu masuk betul-betul kat dalam kita punya daging. Okey. Alright. Tambahkanlah untuk garam sedikit, secukup rasa lah gula sedikit dan juga perasa kalau nak tambah. Okey, untuk nak tahu kita punya daging ni dah lembut ke belum. Alright. So, penonton boleh tekan dulu daging ni. Lepas ke tak lepas? Okey. Maksudnya lepas. Kita tekan sampai bawah, dia dah lembut. Okey. So maksudnya kita punya masakan dah ready lah untuk dihidang. Alright. Okey, dah selesai masak. Sekarang tibalah masa untuk kita plating ya. Alright. Tengok warna dia pun dah menarik. Okey. Hitam dia setampuk manis. Okey, sekarang kita nak buat plating. Alright. Untuk nampak lebih menarik lagi masakan kita. Sebab dia Nusantara, serai jangan lupa. Okey, last kali kita letak daun ketumbar untuk hiasan. Okey, selesailah sudah masakan kita hari ini. Daging masak hitam Nusantara. Jom kita makan. Sesekali menyediakan hidangan istimewa yang enak dan menarik ini pasti mampu menambat selera sesiapa sahaja yang menikmatinya. Elevating Diversity, Equity and Inclusion, Lunch Escape anjuran Petronas dengan kerjasama Malaysian Press Institute yang diadakan baru-baru ini bertujuan untuk menggalakkan perbualan dan perkongsian amalan terbaik mengenai kepelbagaian, equity dan kesannya terhadap pertumbuhan keseluruhan sesebuah organisasi. Selain itu, ia juga berfungsi sebagai platform untuk mengukuhkan hubungan antara profesional serta pengamal komunikasi sektor korporat dan awam. Ketahui selanjutnya dalam paparan yang telah disediakan.
Menerima kepelbagaian dan keterangkuman sebagai kunci kejayaan dalam meneroka potensi penuh organisasinya, Syarikat Minyak dan Gas Nasional Malaysia Petronas mengambil inisiatif untuk menganjurkan sebuah majlis perkongsian bagi meningkatkan kefahaman berkaitan DEI atau Diversity, Equity and Inclusion. Program Lunch Escape yang berjaya mengumpulkan 160 orang peserta yang terdiri daripada golongan profesional serta pengamal komunikasi korporat ini berlangsung di sebuah hotel terkemuka Kuala Lumpur. Lunch Escape ini merupakan satu program yang kami anjurkan bersama Institut Akbar Malaysia iaitu MPI dan ini adalah program yang kedua kami anjurkan bersama dengan MPI. Program ini mengumpulkan pengamal dan profesional dari korporat dan pelbagai agensi kerajaan untuk bukan saja berkumpul dan network tapi juga untuk komuniti korporat bergaul dan bertukar idea masing-masing. Lunch Escape juga merupakan platform untuk kami bertukar pandangan mengenai isu-isu yang penting dan relevan untuk masa kini dan juga untuk masa hadapan juga. Membawakan topik yang sungguh relevan untuk masa kini iaitu tentang diversity, equity dan inclusion. Pendekatan inklusif ini bukan sahaja memberi manfaat kepada organisasi, malah mampu mewujudkan persekitaran kerja yang lebih mesra dan terbuka. DEI membawa perspektif dan pengalaman yang unik yang perlu dititik beratkan dalam realiti buat dunia korporat pada masa ini. Kami menyedari betapa pentingnya untuk memupuk persekitaran yang inklusif dan mewujudkan tempat kerja di mana semua pekerja berasa dihargai, dihormati dan diberi kepercayaan untuk menzahirkan potensi penuh mereka. What your age is, the color of your skin, the gender that you are, the certain beliefs that you have will not impact your ability to get promoted. DEI turut ditekankan sebagai aspek penting dalam sesebuah organisasi supaya pekerja juga mendapat hak untuk bersuara dan berasa lebih dihargai. Katakan Petronas memang menitik beratkan kepentingan diversity, equity dan inclusion atau kepelbagaian, keseksama dan keterangkuman. Kerana pada dasarnya kita percaya bahawa DEI ini akan meningkatkan kelebihan daya saing sebuah syarikat. Kebolehan dan kepakaran yang diperlukan untuk menjalankan operasi dan juga untuk mengembangkan perniagaan haruslah mendapat pegawai-pegawai atau kaki tangan yang pelbagai kebolehan. Jadi kalau kita mempunyai syarikat yang budayanya menggalakkan kepelbagaian ini dan boleh mengekalkan tenaga pekerja dari berbagai-bagai latar belakang, jadi ia hanya boleh mengukuhkan lagi kedudukan Petronas sebagai sebuah syarikat yang boleh berdaya saing. Inspirasi saya sebagai sudah lama 27 tahun bekerja di Petronas ialah untuk melihat Petronas lebih terus berkembang maju, terutamanya di tahap antarabangsa. Sebagai syarikat, kita juga mungkin boleh adakan polisi-polisi yang tertentu, pertamanya untuk menggalakkan partisipasi pelbagai golongan dalam syarikat mereka. Dari segi hiring, daripada segi product development, dari segi infrastructure. Itu ada diversity, first things first is resilience sebenarnya. Sebab lagi diverse sebuah company itu, lebih banyak perspektif yang dia akan ada dalam company itu kan. Lebih berkebolehan untuk dia approach atau tackle isu-isu yang berkenaan dalam sebuah syarikat. Seperti yang kita ketahui bahawa Malaysia merupakan sebuah negara yang kaya dengan culture
tradisi, races and religions. And we are blessed that DEI is already part of us and we have already embraced it. It helps to promote harmony and respect among communities. And bukan itu sahaja, ia juga membantu untuk bagi kita sebagai sebuah community untuk menerima differences antara satu sama lain. Saya merasakan program seperti ini adalah amat bagus dijalankan, terutamanya dalam memberi kesedaran kepada organisasi-organisasi korporat, peluang kepada sumber modal insan mereka untuk lebih terbuka dan inklusif kepada semua pihak. Dan saya percaya semua insan berpeluang untuk memberi sumbangan, tidak kira ke dalam pembangunan ekonomi, infrastruktur dan pelbagai aspek lain. We want to be challenged and inspired. We want to unlearn and relearn. Pertumbuhan dan kejayaan sesebuah organisasi sememangnya memerlukan penglibatan pekerja daripada pelbagai peringkat dan kepakaran. Keterbukaan dalam menerima kepelbagaian daripada segenap aspek turut meningkatkan daya saing dalam kalangan pekerja bagi menambah baik prestasi perniagaan secara keseluruhan. Menurut data carian di salah satu platform percutian digital, Bandaraya Bangkok, Thailand menjadi antara destinasi idaman paling popular dalam kalangan rakyat Malaysia yang ingin berkunjung ke luar negara bagi tahun 2023. Rata-rata pelancong memilih ibu negara Gajah Putih ini sebagai destinasi percutian kerana jarak masa perjalanannya yang singkat selain ingin merasai keenakan pelbagai juadah yang tular di laman media sosial. Berpeluang melawat beberapa lokasi menarik seperti The Ancient City, Pasar Chatuchak dan stesen kereta api Mek Long, Nur Safia Aiman berkongsi pengalaman pengembaraannya dalam segmen Sana Sini. Macam-macam ni 100 baht je. RM13. Murah kan? Tidak hanya popular sebagai destinasi pelancongan keluarga, Bangkok, Thailand turut menjadi pilihan utama bagi golongan milenial sebagai lokasi percutian jangka pendek. Sajian tradisi masyarakat setempat yang enak dan istimewa sentiasa menjadi buruan ramai. Selain kotanya juga kaya dengan seni bina bangunan yang unik serta pusat membeli belah menarik. Sawadee-kha tutukun, cantik sampai naha. Sekarang saya berada di negara jiran iaitu Bangkok, Thailand dan saya akan membawa anda bersama-sama mengunjungi tempat-tempat menarik di negara ini. Sekarang untuk aktiviti pertama, saya berada di sebuah pasar yang sedang viral di media sosial iaitu Pasar Chatuchak. Dekat sini barang bukan sahaja murah, malah mengikut trend-trend terkini. Jom, ada lebih 15,000 kedai kita kena pergi ni. Menerima lebih 200,000 pelawat setiap minggu, Pasar Chatuchak merupakan pasar terbesar di Thailand. Antara barangan yang dijual di sini seperti koleksi barangan antik, pakaian, hasil seni tempatan dan tentunya variasi juadah yang membuka selera. Untuk sampai ke sini, anda boleh menaiki pengangkutan awam seperti tuk-tuk dengan harga serendah RM12 Malaysia. Sekarang saya berada di Mek Long Railway Station Market di wilayah Samosir. Tempat ini juga dikenali sebagai Pasar Siam Thai yang bermaksud merisikokan nyawa. Kedudukan pasar yang terletak di atas landasan kereta api menjadikan lokasi ini unik dan menarik untuk dikunjungi. Semua peniaga di sini akan mengemas barangan jualan dan menutup payung mereka untuk memberi laluan kepada kereta api yang melintas. Setelah selesai, perniagaan akan diteruskan seperti biasa. Walaupun mencabar dan berisiko, senario ini sudah menjadi kebiasaan kepada penduduk setempat. Bagi pengunjung pula, mereka teruja untuk merasai sendiri pengalaman yang mendebarkan ini.
Floating market atau pasar terapung cukup terkenal di Thailand. Di Bangkok sahaja, terdapat 6 pasar terapung yang popular dalam kalangan pelancong, antaranya ialah Dam Nguyen Sarawak. Dibuka setiap hari bermula jam 7 pagi hingga 5 petang. Anda boleh menaiki bot kecil atau dalam bahasa Thai dipanggil klong untuk membeli belah maupun sekadar menghirup angin segar di sekitar kampung. Jika ingin menikmati makanan asli Thai, bolehlah berkunjung ke restoran Sofia yang terletak di Suan Luang, Bangkok. Memiliki persekitaran yang bersih dan selesa, restoran ini menawarkan menu halal yang lazat seperti udang pamelo, tom yam dan minuman yang menyegarkan. Kepada penggemar fashion, bolehlah cuba menggayakan pakaian tradisional Thailand iaitu cakri untuk wanita dan praracatan untuk lelaki. Dengan harga serendah RM33, anda juga boleh menyewa pakaian dari kedai-kedai yang ada di sekitar kawasan Wat Arun. Wat Arun atau Wat Cheng adalah sebuah kuil yang menjadi tarikan di Bangkok. Seni binanya sedikit berbeza berbanding kuil-kuil lain di negara ini. Ia digelar sebagai kuil fajar kerana menaranya yang berwarna-warni. Jika anda berminat dengan seni bina di Wat Arun, anda perlulah datang ke Ancient City. Dengan tiket yang berharga RM700 sahaja, anda boleh melihat pelbagai bangunan yang mengagumkan. Penubuhan utama tempat ini adalah untuk memberi peluang kepada masyarakatnya untuk mempelajari sejarah dan budaya mereka. Kawasan seluas hampir 317 ekar ini antara salah satu muzium terbesar di dunia. Pelancong dapat melihat sendiri monumen istana, kuil serta patung yang rata-ratanya dibina serta dihias menggunakan sumber asli dahulu kala. Bagi meneroka kawasan sepanjang 20 km ini, pelancong boleh menaiki basikal, bagi ataupun bas mini yang boleh disewa. Ada juga yang memilih untuk berjalan kaki sambil beriadah. Sebenarnya banyak lagi tempat menarik yang saya nak bawa anda bersama. Tapi lagi seronok bukan kalau anda boleh datang sendiri dan cuba. Jangan lupa masukkan Bangkok sebagai destinasi percutian anda yang akan datang. Kak Khunaha. Kaya dengan seni budaya, bahasa dan sejarahnya, Bangkok, Thailand antara destinasi pelancongan yang ideal untuk dikunjungi. Lokasi ini juga menjadi tarikan dan satu bonus kepada mereka yang gemar menjamu selera dan membeli belah. Cuti persekolahan bakal bermula minggu hadapan. Pasti ramai ibu bapa yang sudah mula merancang pelbagai aktiviti menarik maupun percutian singkat bersama anak-anak dan keluarga. Dalam keseronokan beriadah, suka Mira ingatkan agar anda sentiasa waspada dengan keadaan sekeliling. Jangan terlalu teruja sehingga alpa dan mengabaikan keselamatan diri dan insan-insan tersayang. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Baiklah, Nona sudah sampai ke penghujungnya. Semoga segala perkongsian kami hari ini dapat memberi inspirasi dan manfaat buat anda. Terima kasih sekali lagi kepada pemilik kediaman Encik Syariman Tan Sri Abdullah dan isteri Datuk Nadia Marni Mat Zain kerana sudi menerima kunjungan Nona minggu ini. Teruskan layari laman Facebook, Instagram dan TikTok kami di TV3 Nona. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Sri Kandi masa kini yang bekerja ya juga ibu